Kamu kenal riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Ya Latif, 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 Ya Latif. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا الله 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 تبنا يا الله تبنا يا الله تبنا يا الله يا الله ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله ورجعنا يا الله يا الله وندمنا يا الله وندمنا يا الله وندمنا يا الله يا الله. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio City Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama Destinasi IKIM 47 malam bersama kami untuk waktu ini, insya-Allah Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang terus ikuti kita untuk mendengarkan rancangan ilmu. Dan insya-Allah kejap lagi kita ada rancangan ilmu yang dah pun kita susunkan
kan di setiap hari Selasa petang ini kita ada rancangan Islam Agamaku. Ya, insya-Allah kita akan bersama tetamu Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, pensyarah UPM yang akan bincangkan tentang tajuk dialog agama dengan harmoni. Ya, boleh tonton siaran langsung kita menerusi talian Skype kejap lagi. Kita akan Skype sama dengan doktor. Boleh sama-sama hayati di Facebook Live IKIM FM kita. Kita siarkan di situ dan ada soalan, pertanyaan, hantarkan di talian WhatsApp konti kita 011-29004004. Juga di Facebook Live tu boleh letakkan pertanyaan anda di ruangan komen. Dan para pendengar terus setia bersama kami di IKIM Inspirasi Euforia Islami. Mencari artinya kasihmu, suara bergementar memuji namamu dalam rata syahdu, lafaz dan tafakur. Kesyukuran aku kerinduan, jauh ku mencari artinya rahmatmu, titis air mata menatapi kurniaanmu dalam gema takbir, lirik dan kalimat keinsafan, ku abdikan cinta untukmu. Segala restu hidayahmu di bumi kian ketandusan keinsanan, kembalikanlah kami ke jalan yang kau berkati. Anak dunia kini tak putus disengsarain di sana sini, padamu pengasih, padamu pengasih ku bermohon. Limpahilah segala restu hidayahmu di bumi kian ketandusan keinsanan, kembalikanlah kami ke jalan yang kau berkati. Anak dunia kini tak putus
100.7 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada para pendengar yang masih setia bersama kami di waktu ini untuk Destinasi IKIM. Insya-Allah untuk waktu ini bersama rancangan setiap hari Selasa, Islam Agamaku. Syukur kita masih lagi berada di sini untuk teruskan pembelajaran kita, kelas kita bersama dengan tetamu untuk rancangan Islam Agamaku. Dah bersedia di talian Skype kita ni. Masya Allah. Dan terus bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Syukur. Moga baik-baik di sana. Alhamdulillah. Dan kita teruskan lagi Muna. Seperti apa yang kita dah sediakan rancangan ini di setiap hari Selasa petang. Anda boleh tonton juga rancangan Islam Agamaku di Facebook Live IKIM FM. Kita sedang bersiaran langsung di situ untuk sama-sama kita nak belajar lagi. Untuk waktu ini, para pendengar juga boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Untuk petang ini, Doktor akan bincangkan tentang tajuk dialog agama dengan harmoni. Ya, betul. Kita dalam masyarakat yang sekarang kita berada ni, pelbagai bangsa, pelbagai suku kaum ni. Jadi macam mana hal ini, Doktor? Kita boleh nak menjalinkan satu kebersamaan supaya faham memahami, kita ada tolak ansurnya dan juga kita boleh hidup sesama kita ni dengan aman, tenang, bahagia. Untuk mukadimah silakan, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih DJ Mona, DJ Syafiq, seterusnya muslimin muslimat sidang pendengar. Moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik bicara kita pada kali ini berkenaan dengan dialog agama, iaitu Islam membenarkan kita untuk berdialog dengan penganut agama yang berbeza supaya kita dapat menjelaskan tentang agama Islam, kebenaran agama Islam. Dan oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya kita mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu ud'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Tuhan kamu, yakni ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ajaklah kepada Islam, kepada agama Islam, menerima kebenaran agama Islam, mentauhidkan Allah dan mengaku bahawa Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi dialog itu asasnya bagaimana kita nak memperkenalkan ta'rif, memperkenalkan Islam kepada orang yang belum beragama Islam. Di sinilah maknanya asas penting ialah kita nak melihat supaya bukan sekadar kita duduk diam sekarang ni kita tak berapa giat memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat bukan Islam. Ini satu kesilapan. Sepatutnya kita kena usaha mempergiatkan, kerana ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka asasnya ada beberapa asas yang saya nak sebutkan secara ringkas, iaitu konsepnya ialah lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Ini konsep, maknanya konsep kebebasan dari sudut beragama. Mana bila kita ada dialog, kita ada konsep kebebasan beragama. Kita tidak memaksa masyarakat untuk menerima Islam sebagai agama anutan. Kita tidak memaksa. Kalau dari sudut perlembagaan itu kita paksalah. Dalam perkara 3 perlembagaan persekutuan disebut bahawa Islam adalah agama persekutuan. Itu kita kena terima. Islam pun kena terima, orang bukan Islam pun dia kena terima. Itu dari sudut undang-undang. Islam adalah agama persekutuan, mana mengiktiraf kedudukan Islam.
Tetapi dari sudut menerima Islam dari sebagai din, sebagai agama anutan, sebagai i'tiqad, maka dalam prinsip agama Islam tidak ada paksaan. Kerana Allah menyatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu, agama kamu. Kamu nak sembah berhala, kamu nak sembah tokoh, kamu nak sembah dewa sekian, kamu nak buat rumah ibadat bukan Islam, kuil, gereja dan sebagainya, silakan. Cuma ikutlah peraturan-peraturan undang-undang yang ditetapkan, ya. Jadi ini konsep asas. Konsep asas yang kedua, sidang pendengar sekalian, ialah konsep kita tidak boleh menghina mana-mana agama, ya. Kerana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Janganlah kamu menghina, janganlah kamu mencaci, mencela mana-mana Tuhan yang disembah, mana-mana sembahan yang disembah, ya. Orang tu anggap itu Tuhan dia. Seorang penganut agama Kristian anggap Jesus sebagai anak Tuhan sekaligus adalah Tuhan. Jangan hina i'tiqad itu, jangan caci akidah itu, jangan cela akidah itu. Penganut agama Hindu, dia ada patung-patung yang dibuat, dia ada Tuhan Siva, Tuhan Brahma, Tuhan Vishnu dan sebagainya, Tuhan Murugan dan sebagainya. Jangan hina, jangan cela agama itu, sembahan itu, ya. Kerana ini prinsip Allah Ta'ala sebut, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Janganlah kamu menghina, mencaci mana-mana Tuhan yang disembah selain daripada Allah. Kerana apa? Kesan dia, فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Maka sebagai tindak balas, bila kita seorang Islam, kita menghina agama bukan Islam, kita mengutuk sembahan bukan Islam, ya, mereka sebagai tindak balas, mereka pula akan menghina Allah Ta'ala, mereka mencela Allah Ta'ala, adwan, atas dasar permusuhan, melampaui batas. Jadi ini akan berlaku ketidakharmonian, ya. Maka kita hina agama Hindu, orang Hindu hina agama Islam. Maka di kalangan Muslim mungkin akan ada yang ambil kepala lembu, sembelih kepala lembu, berdarah lagi, baling dalam kuil, baling dalam kuil. Maka orang Hindu marah sebab lembu itu binatang yang suci, binatang yang dimuliakan. Yang binatang itu disembelih dan diletakkan di dalam kuil kepalanya, menimbulkan kemarahan. Maka sebagai tindak balas, mungkin di kalangan, bukan semualah, di kalangan penganut agama Hindu ambil tindakan sembelih babi, baling dalam masjid pula, sembur dengan darah dan sebagainya. Ini permusuhan, ya. Ini tidak baik. Jadi maqasid daripada ayat, ya, jangan menghina mana-mana sembahan selain daripada Allah. Kerana sebagai tindak balas mereka akan menghina Allah Ta'ala. Itu kesannya ialah ketidakharmonian. Maka sebab itulah kita nak supaya masyarakat hidup aman, kerana ini asas ajaran agama kita. Dan kita nak dialog beragama itu, ya, nak memperkenalkan agama Islam itu kepada masyarakat dengan harmoni. Jadi sebab itu penghormatan, ya, penghormatan kepada kepelbagaian agama, penghormatan kepada perbezaan agama, penghormatan kepada amalan-amalan dalam agama itu, ya. Mungkin kita tengok tak logik lah, apa ni orang ni buat amalan pelik, ya, macam mengarut. Itu keyakinan kita, kita simpan keyakinan kita itu, ya. Begitu juga orang non-Muslim, dia melihat amalan agama Islam, dia pun nampak pelik juga, ya, pelik. Kenapa bila pergi haji pusing Kaabah berapa kali, 7 kali, apa faedah pusing Kaabah tu? Dia tak tahulah nama tawaf, kan. Apa nak pusing? Tempat tawaf pula panas, kenapa nak pusing tengah panas? Kenapa nak pergi melontar sampai, ya, berita kan bersesak-sesak mati? Kenapalah orang Islam ni tak cerdik? Dia timbul tu. Maka simpan, ya. Kalau rakan-rakan kita non-Muslim, simpan benda tu. Jangan momokkan, jangan hina. Kita tidak boleh menghina agama dia, amalan agama dia, kita hormat. Dan begitulah dia yang bukan Islam, tidak menghina amalan agama kita, sebaliknya dia menghormati amalan agama kita, ya. Ini keharmonian, ya. Begitu juga kita menghormati rumah ibadat dan sebagainya. Jadi asasnya ialah kita nak dialog secara harmoni. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajar supaya kita mengajak kepada Islam bil hikmah, dengan hikmah. Satu.
Yang keduanya wal mau'izatil hasanah, ya, dengan nasihat yang baik. Tuan-tuan cuba perhatikan perkataan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala guna mau'izah. Mau'izah ni maknanya nasihat. Nasihat sudah tentu perkataan yang digunakan, perkataan yang baik, ya. Kalau kita nak nasihat, tak kala kita nak tengking seseorang, tak kala kita nak maki seseorang, itu bukan nasihat, ya. Perkataan nasihat mestilah kita cakap elok-elok, kita slutok, kita tak menjatuhkan maruah. Itu dari sudut bahasa nasihat, itu mau'izah. Kemudian Allah Ta'ala tambah lagi mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Jadi bila kita ajak ke jalan Allah dengan hikmah, ya, kebijaksanaan, kita pandai letak, kemudian nasihat yang baik, Ya. dan seterusnya, wajadilhum billati hi ahsan, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi 3 asas ini bermaksud dialog agama itu dianjurkan dalam Islam, dan dialog agama itu mestilah dilakukan dengan harmoni. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia punya kunci itu Munas, supaya kebahagiaan, aman, tenang tu sentiasa ada pada kita. Yang penting menjaga tata caranya, etika seperti apa yang doktor sebutkan tadi, supaya masing-masing faham dan juga tahu tahap dia, kan, menjaga sensitivity. Masya-Allah. Kita akan bincang lagi dengan tajuk ini kejap lagi, dan anda kalau ada persoalan, pertanyaan boleh hantarkan di talian WhatsApp kunci kita 01129004 juga di Facebook Live IKIM FM. Boleh letakkan soalan anda di ruangan komen. Dan para pendengar terus setia bersama kami di Destinasi IKIM. Kita akan kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. 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 Alhamdulillah bini'matihi
وأتموا الصالحات. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama kami untuk waktu ini destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku. Betul, kita sedang bersama di talian Skype dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, Pensyarakanan Universiti Putra Malaysia, untuk bincang dengan tajuk hari ini, dialog agama dengan harmoni. Ya. Baik, mungkin ada juga yang berikan pendapat doktor, kalau hari ini kita ada generasi baru kan, yang mana pelbagai bidangnya, pelbagai fahaman agama dan juga bangsanya. Jadi adakah penting doktor untuk kita nak terapkan supaya generasi muda ni lebih memahami kan dari sudut kita hari ini, kalau negara merdeka ni penuh dengan keharmonian tu doktor. Pendapat doktor mungkin? Baik, ya, itu satu perkara yang penting sebab kita hidup dalam masyarakat pelbagai. Masyarakat majmuk lah ya, masyarakat pelbagai kaum, pelbagai etnik, pelbagai agama, pelbagai bahasa ya. Jadi satu keperluan untuk kita fahamkan kepada masyarakat, lebih-lebih lagi masyarakat muda, kerana tempohnya lebih panjang lagi, tentang masalah kepelbagaian agama ini. Bagaimana kita nak hidup dengan kepelbagaian yang berbeza agama ini ya. Jadi tidaklah kita tulis kadang-kadang, biasanya di media sosial ya, tulis benda-benda kutuk agama orang lain, kutuk bangsa orang lain dan sebagainya, sedangkan Islam mengajar kepada kita supaya tidak menghina mana-mana agama dan tidak menghina mana-mana kaum, mana-mana etnik. Contoh, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, perintah Allah kepada manusia yang beriman, janganlah satu kaum. Allah guna perkataan kaum. Kaum ini maknanya bangsa, maknanya etnik, maknanya sub-etnik, kaum. Janganlah mana-mana kaum memperlekeh, menghina kaum yang lain. Ya, Melayu menghina orang Cina, India menghina Melayu, Cina menghina India, Melayu menghina Kadazan, Kadazan menghina Iban. Jangan menghina mana-mana kaum. Sebab apa? Sebab semuanya adalah kejadian daripada Allah. Allah yang ciptakan. Satu. Yang kedua, Allah menyatakan boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Jadi jangan hina mana-mana. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan mana-mana kaum menghina mana-mana kaum yang lain. Kita rasa kaum kita hebat ya. Kita rasa kita hebat. Orang Melayu hebat dengan kerihnya, dengan tanjaknya, dengan silat dan macam-macam lagi. Orang lain pun dia rasa hebat. Ya, dia ada taekwondo, dia ada kungfu dan sebagainya. Kita rasa hebat dengan budaya kita. Orang lain pun rasa hebat dengan budaya masing-masing. Kita rasa hebat dengan bahasa kita. Orang lain pun rasa hebat dengan bahasa masing-masing. Jadi, bila kita faham kehebatan ini, masing-masing ada kehebatan, maka kita akan lebih menghormati. Ini yang kita nak tekankan supaya dialog ini dialog yang harmoni. Lebih-lebih lagi tentang masalah dialog agama ini. Ya, supaya lebih aman, lebih harmoni. Jadi, dalam dialog ini, saya nak sebutkan 3 peringkat. Ya, kita duduk saja sembang-sembang, kita berwacana sembang ya dengan rakan kita yang non-Muslim ya, Kristian, Hindu dan sebagainya. Saya nak sebutkan 3 peringkat. Peringkat yang pertama, kita menyatakan perihal agama kita. Kita menyatakan perihal agama kita. Kita tanya Cik, kan? Tembang dia, Cik, duduk mana, agama apa? Oh, saya agama Islam. Agama saya begini, ya. Kita bercerita dalam media sosial, cerita tulis pasal agama Islam menganjurkan begini. Kita menceritakan pasal agama kita, ya. Kita duduk dengan kawan dalam agama Kristian,
Ya, kita cerita pasal agama Islam. Agama Islam, Tuhan satu, tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan tidak ada anak. Ya, Tuhan tidak ada agama kita. Kita cerita pasal agama kita. Ya, Tuhan tidak ada anak. Kawan kita Kristian, dia faham Tuhan ada anak. Ya, tak, kita tak kacau. Itu akidah dia. Kita nak dialog. Kita cerita agama kita. Tuhan itu satu, Allah, Tuhan Allah, tidak ada anak, tidak ada pasangan. Ya, Tuhan Allah tidak berhajat kepada makan dan minum, tidak berhajat kepada tidur, ya, tidak perlu rest. Kita cerita pasal agama kita. Muhammad itu Rasulullah. Muhammad tidak tahu perkara gaib. Muhammad itu manusia, ada wahyu disampaikan oleh kepada Nabi Muhammad, dia pun sampaikan. Nabi Muhammad tak tahu perkara gaib. Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, ya. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi peringkat yang pertama dialog ini maknanya kita cuba ceritakan pasal agama kita. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, peringkat yang kedua kita menyatakan perihal agama kita, dan pada masa yang sama kita menyatakan perbezaan dengan agama lain. Kita bagi tahu beza. Kita duduk dengan kawan beragama Hindu. Oh, kamu di Pavali kamu pergi sini, Taipusam pergi sini, pecahkan buah kelapa. Di Pavali kena pakai kavadi, naik atas kuil tu, panjat, ya, cucuk hidung dan sebagainya. Persembahan kepada dewa tu. Masa ni dewa lain pula, masa ni Tuhan lain, masa okey. Kita nyatakan dialog kita, kami dalam Islam tak macam tu. Dalam Islam Tuhan satu saja. Ya. Waktu sakit pun Tuhan Allah, waktu sihat pun minta kepada Tuhan Allah. Ya, waktu senang pun Tuhan Allah, waktu Covid ni pun Tuhan Allah. Tak ada lah. Ya, tak ada Tuhan lain lah. Tak ada Tuhan jaga penyakit, tak ada Tuhan jaga sembuh, tak ada. Semua satu saja. Kan? Jadi kamu, kita bezalah, kita beza dengan agama kamu, agama Hindu, brother. Beragama kamu ada Brahma, ada Vishnu, ada Siva. Brahma menjadikan alam, Vishnu memelihara alam, Siva memusnahkan alam. Tugas-tugas Tuhan yang berbeza. Ya, Tuhan tugas yang berbeza. Tapi kami dalam Islam tak. Tuhan yang buat, Allah tu buat, Allah yang jaga. Bila sampai masa Allah musnahkan. Dia berkuasa segala-galanya. Ya. Jadi peringkat yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh kita menyatakan sedikit sebanyak perbezaan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Dan dia harmoni. Ya, harmoni. Kalau kita nak tanya pun kita tanya dengan harmoni. Macam mana agama kamu, ya? Kamu Kristian percaya kami dalam Quran Allah menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari. Kemudian Tuhan istawa atas arsh. Ya, istawa atas arsh. Summa istawa ala arsh. Saya baca dalam Bible Tuhan menciptakan langit dan bumi ini in 6 days, and on the 7th day God rest. Pada hari yang ketujuh Tuhan berehat. Kita tanya dia, macam mana Tuhan berehat? Tuhan penat ke? Kita tanya. Kita cuma nyatakan dalam Quran, dalam agama kami Tuhan tidak berehat. Tapi dalam Bible Tuhan berehat. Perbezaan. Menjadikan tu sama. Dalam Quran Allah menciptakan langit bumi 6 hari. Dalam Bible pun Tuhan menciptakan langit bumi 6 hari. Tapi dalam Quran Allah istawa atas arsh. Tapi dalam Bible Allah, Tuhan berehat pada hari yang ketujuh. Perkataan istawa lain dengan rest. God rest on the 7th day. Kita nyatakan perbezaan. Dalam agama Islam kami Tuhan satu, tak ada anak. Kami beza dengan kamu Kristian, ya. Brother, kamu percaya Tuhan ada anak Tuhan nama Jesus, dan Tuhan matikan anak dia kerana sayang kepada makhluk, ya. Sayang kepada makhluk, Tuhan matikan anak dia disalib, ya. Supaya Tuhan boleh ampunkan manusia. Dulu manusia ada dosa, dosa Nabi Adam dulu, melanggar perintah Tuhan tu. Dua dosa tu diwarisi oleh kami. Kali kita
kami dalam Islam tak ada dosa warisan. Kan? Sebab setiap bayi lahir dalam keadaan suci. Kamu Kristian percaya kepada dosa warisan. Mana kita nyatakan apa i'tiqad agama kita dan kita nyatakan perbezaan dengan agama yang lain. Jadi ini dua peringkat ya. Peringkat pertama, perihal agama kita. Kita jangan sentuh lagi perbezaan. Peringkat yang kedua, perihal agama kita dan perbezaan tentang agama. Ini satu lagi saya nak sebut. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan untuk waktu ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Negeri Sembilan 102.7. Ayu, masa awak masuk kerja lepas cuti bersalin bulan lepas, muka awak pucat. Tapi hari ini nampak berseri, ceria. Apa rahsianya? Saya beranak kecil juga. Syukur ada kawan kenalkan dengan MAB. MAB? Apa tu? Mak Jun Anggun Bistari. Mak Jun Anggun Bistari. Mak Jun istimewa keluaran Zai Primary Resources. Ramuan alami, khazanah alam khusus untuk kesihatan dalaman dan fizikal wanita. Mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia. MAB baik dan selamat. Boleh didapati dari pengedar-pengedar sah seluruh Malaysia atau hubungi 013-974-9715. Ejen diperlukan. Isteri anggun, suami terpegun. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat Buku Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Buku, Bidang Kuasa dan Cabaran di Malaysia, membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan faraid dan perancangan pewarisan umat Islam. Buku yang mengandungi 6 bab ini disusun mengikut urutan bagi memudahkan para pembaca memahami perkara-perkara yang dibahaskan. Antaranya termasuklah konsep harta dan hukum serta falsafah faraid menurut Islam. Selain itu, kupasan isu harta beku yang berpunca daripada kegagalan dan kelewatan pewaris dalam menyelesaikan urusan pembahagian pusaka selepas kematian pemilik harta turut dibincangkan. Dapatkan buku terbitan IKIM ini di www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 03-6204-6388 untuk info lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Susah cari seluar yang selesa? Ya. Seluar yang sopan? Ya. Seluar muslimah? Ya. Cacas jual seluar. Banyak saiz dan gaya. CAS Cacas. Pilihan nombor 1 Malaysia. Jom tengok FB atau IG Cacas. CACAS. Website cacas.com.my. Butik-butik Cacas, dropship Cacas atau 013-795-5874. 013-795-5874. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Studio Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk destinasi IKIM untuk rancangan Islam Agamaku. Syukur, Alhamdulillah. Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, merupakan pensyarah kanan Universiti Putra Malaysia. Dan kita masih lagi berada di talian Skype kita waktu ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Doktor. Dan Doktor, boleh mungkin kita menyentuh sedikit cabaran yang kita hadapi di waktu ini, Doktor, kan? Bila sebut dalam tajuk dialog agama dengan harmoni ini, dengan cabaran keadaan isu semasa zaman yang serba canggih ni, Doktor. Kan pelbagai pula macam-macam lontaran-lontaran seperti apa yang Doktor sebutkan tadi di media sosial. Dan hari ini kita nak bawakan keharmonian tu berdasarkan agama Islam yang berikan garis panduan kepada kita bagaimana untuk mengekalkan keharmonian dalam keadaan zaman sebegini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengekalkan keharmonian ini, satu perkara ialah kita menghormati, kita kena kenal, mengenal dan kita kena memuliakan. Ya, maknanya dia ada peringkat itu. Makna peringkat mengenali, peringkat menghormati dan peringkat memuliakan. Ya. Misalnya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran supaya kita saling kenal mengenal. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan wanita, dan kami jadikan kamu syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, berkabilah, beretnik, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenali. Ta'aruf. Jadi kita kena kenallah budaya, ya. Melawatlah muzium orang Cina, tengok kampung Iban, kampung asli, tengok cara pakaian dia dan sebagainya. Kita ta'aruf di antara satu sama lain, ya. Bila kita kenal, kita tak rasa pelik lah. Kita tak rasa nak menghina. Oh, dia buat ni ada falsafah dia, ada konsep dia, ya. Kita kenal itu satu, ya. Bila kita dah kenal, naik peringkat yang kedua, kita kena menghormati, ya. Penghormatan, ya. Dan bila sampai kepada bila kita kenal menghormati, kita kena memuliakan. Memuliakan itu disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi menyebut perkataan yukrim, ya, yukrim. Iaitu Nabi menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan tetamunya. Tetamu tu boleh jadi Islam, boleh jadi bukan Islam. Tetapi dia tetamu mesti dimuliakan. Memuliakan ni makna macam mana kita layan tetamu. Tetamu tu macam raja lah, kena layan. Letakkan dia tempat yang sepatutnya, ya. Kalau panas pasang aircon, pasang kipas angin. Kalau kotor kita sapu sikit, kita hidangkan air, hidangkan minuman. Tengoklah kalau minum petang, cara minum petang. Kalau makan tengah hari, cakap memuliakan tetamu. Islam tak Islam tidak dinyatakan lagi. Tetamu mesti dimuliakan. Nabi menyatakan lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah memuliakan jirannya. Jiran ada yang Islam, ada yang bukan Islam, beza agama. Tak kisah, beza agama, mesti muliakan. Mana kena kenal, kena hormat dan kena memuliakan jiran tetangga kita. Jadi saya ingat kalau konsep kita kenal mengenal ini, konsep kita menghormati perbezaan dan kita memuliakan perbezaan itu, ya. Keyakinan kita berbezalah, ya. Saya sebagai seorang Muslim, saya yakin hanya Islam sahaja agama yang benar, agama lain tak benar. Itu keyakinan kita, ya. Bagaimana kita nak ajak, itu cara terserah kepada kebijaksanaan kita. Tapi dari sudut muamalah, kita mesti kenal mengenal, kita mesti menghormati dan kita mesti memuliakan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik doktor, mungkin kita nak tahu di hujung ni sedikit kesimpulan yang boleh kita buat dengan tajuk dialog agama dengan harmoni ini. Apa yang perlu kita lakukan dan kita kena kekalkan, dan apa yang perlu kita elakkan? Doktor, silakan. Baik, yang kita nak dialog tadi tu saya sebutkan dua perkara, ya. Iaitu tentang kita menceritakan pasal agama kita, dan yang keduanya kita cerita pasal agama kita dan kita sebutkan perbezaan, ya. Perbezaan sahaja, ya. Perbezaan ni dia tidak ada unsur hina menghina dan sebagainya, ya. Dan kalau kita nak kepada level yang lebih tinggi, kita nak menyatakan kebenaran agama Islam dan ketidakbenaran agama Islam. Ini level yang tinggilah. Ini agak sukar ni. Sebab itu Allah Ta'ala letak hujung sikit. Bil hikmah, ajak kepada jalan Allah dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat dengan mereka dengan cara lebih baik. Berdebat ni makna kita nak baca, kata Bible sebut dalam ni. Dalam kitab agama Hindu kata, kami dalam Quran kata macam ni. Tapi dalam Bible ada pertentangan. Bible chapter sekian, ayat sekian bertentangan dengan chapter sekian. Jadi ini kita nak menyatakan kebenaran agama Islam dan kita nak menyatakan ketidakbenaran agama yang lain. Yang ni pun kita kena buat dengan harmoni. Jadi saya ingat kalau kita nak berdebat yang sebegini, mesti ada forum yang sepatutnya, ya. Maknanya betul-betul debat. Maknanya wakil Islam, wakil Kristian sebagai contoh. Memang tahu dah format ni, format debat. Jadi kalau ada orang bising, kenapa awak kata Bible, ini format debat. Format debat, ya. Begitu juga kalau kita kata premis yang berbeza, ya, tempat yang berbeza. Kalau di masjid
seorang ustaz ceramah, tuan-tuan, agama Kristian ni tak betul tuan-tuan. Dia kata Tuhan ada anak, tak betul, ya. Itu dalam masjid. Tak apalah, ya. Kalau orang Kristian pula dalam gereja, padri kata, tuan-tuan, padri kata ya, Tuhan tu ada anak. Orang Islam salah bila menyatakan Tuhan tidak ada anak. Dalam premis, dalam tempat gereja, saya ingat itu kita tak perlu kacau lah, tak perlu bising. Sebab apa? Sebab itu dalam premis masing-masing. Tapi yang jadi ni bila duduk dalam tempat umum, tempat yang tak sepatutnya, dalam media sosial, ini menimbulkan ketidakharmonian, ya. Jadi kita perlu kepada etika, kita perlu kepada adab, peraturan, bagaimana kita nak berdialog dengan harmoni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itu dia dialog dengan harmoni, supaya ada keharmonian itu akan kekalkan lagi kebahagiaan antara kita. Sebab apa doktor, hari ni kalau kita pergi tempat kerja sekalipun kan, kita memang duduk dalam masyarakat yang berbeza kaum agamanya kan, tapi alhamdulillah kita boleh kekalkan kebahagiaan itu, boleh kerja sama-sama kan. Kalau dekat rumah boleh hidup dalam sekampung sama-sama kan, satu taman. Masya-Allah. Baik doktor, terima kasih banyak doktor atas perkongsian pada petang ini. Insya-Allah moga ada pencerahan dan kita ada panduannya di situ insya-Allah. Terima kasih doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti kita waktu ini. Kekal setia bersama kami hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي Lembah Kelang 91.5 FM. Assalamualaikum, saya Rafi'i, pendengar setia dari Pahang. Radio IKIM memang menjadi pilihan saya sewaktu memandu dan bekerja. Tanpa Radio IKIM, rasa tak lengkap hidup ini. Untuk itu, anda juga kena teruskan mendengar Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Carta Nasyid IKIM bersama saya Erwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagu terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Kopo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Amboi, nampak lawa lah masjid kita. Warna pun ceria. Pakai cat apa tu Ustaz? Mestilah Bina Pen. Bina Pen? Patutlah nampak bagus sungguh. Memang bagus lah. Rumah saya pun guna Bina Pen. Cat keluaran syarikat tempatan berkualiti tinggi dan mesra alam. Yang lagi bagusnya, Bina Pen mengamalkan patuh syariah dan diiktiraf oleh SIRIM. Alhamdulillah, diyakini suci. Ya ke? Mana ada dapat tu Ustaz? Layari binapenstore.com atau Facebook Bina Pen. Lah ni juga saya pergi beli. Kalau cerita bab makan, orang kita memang laju. Sebut je ayam. Semua ayam dia nak sapu. Cuma, bukan nak mahu. Tapi hidup kita boleh jadi harum biru. Kalau sumber makanan keluarga, kita tak ambil tahu. Peliharalah diri. Peliharalah kalbu. Yakini sembelihannya. Pilihlah ayam ladangku. Nak tahu promosi ladangku? Layarilah ikim.ladangku.my sekarang. Ladangku. Yakini sembelihannya. Kempen Tabung Pahlawan. Sebarang sumbangan layari tabungpahlawan.jhev.gov.my Palang Derma. Selagi Nabi masih bertenun. Awak nak tahu tak? Orang mukmin yang hebat itu, dia meninggalkan dunia. Sebelum meninggal dunia, dia bersedekah sampai kaya. Bukan dah kaya baru bersedekah. Dia berdakwah sampai jadi alim. Bukan dah alim baru berdakwah. Dia beramal sampai ikhlas. Bukan dah ikhlas baru nak beramal.
pokok pangkalnya, kalau nak buat apa pun yang mendatangkan kebaikan, jangan bertangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi طرفة عين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
hiburan mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Sekarang disampaikan pengumuman waktu salat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini, 25 Safar 1442 Hijrah bersamaan 13 Oktober 2020. Kangar Arusah Pulau Pinang 7.06 malam, Ipoh 7.05, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 7.2, Seremban dan Bandar Melaka 7.1, Johor Bahru 6.55 petang, Kuantan 6.57, Kota Terengganu 6.55, Kota Baru 6.59, Miri 6.13, Kuching 6.30, Lahad Datu 5.54, Tawau 5.58, Kota Kinabalu 6.05 petang. Pengumuman azan maghrib itu tadi dibawakan kepada anda oleh Muslim Care Malaysia. Adik, tidur ya. Pejam mata tu. Adik nak kira bintang-bintang kat langit tu. Cerah malam ni kan, Bu? InsyaAllah tak hujan malam ni. Rumah mereka sekadar berbumbungkan atap zinc bocor yang menanti roboh, berlantaikan tanah dan kayu rebut, berdindingkan papan dan kanvas yang sekadarnya menjadi teratak seisi keluarga untuk berlindung sehari-hari. Muslim Care Malaysia Society ingin mengajak para pendengar radio IKIM bersama membantu merealisasikan impian mereka bagi memiliki sebuah rumah yang selesa dan selamat untuk membesar dan mendidik anak-anak dalam projek Home to Live. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank Muslim Care Malaysia 5644 9041 3882. Layari www.muslimcaremalaysia.my atau hubungi 011 500 500 35. Muslim Care Malaysia Society, bantuan kemanusiaan merentasi sempadan. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Berita dalam negeri ini dibawakan oleh Telekong Siti Hadijah. Dah tahun hati yang tersayang? Hadiahkan Telekong SK kepada yang tersayang. Kunjungi butik SK atau layari sitihadijah.com. Siti Hadijah, lambang cinta abadi. Assalamualaikum dan selamat petang bersama Mazlina Ismail untuk Berita IKIM. Kebanyakan aktiviti ekonomi dan industri di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya yang akan dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bermula tengah malam ini dibenarkan beroperasi seperti biasa. Bagaimanapun, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata aktiviti di pusat hiburan seperti kelab malam tetap tidak dibenarkan. Begitu juga dengan operasi taman tema serta panggung wayang yang sudah mula dibenarkan beroperasi sebelum ini tidak dibenarkan beroperasi sepanjang pelaksanaan PKPB sehingga 27 Oktober ini. Beliau berkata berikutan sektor ekonomi dibenarkan beroperasi seperti biasa termasuk pejabat kerajaan, pekerja dibenarkan untuk merentas negeri dan daerah dengan syarat mereka membawa dan mengemukakan pas pekerja serta surat daripada majikan di sekatan jalan raya. Katanya pada sidang media harian di Putrajaya hari ini. China bersetuju menyenaraikan Malaysia sebagai penerima utama vaksin COVID-19 yang dihasilkan negara itu sebaik ia berjaya dibangunkan kelak. Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein mengumumkan perkara berkenaan pada sidang media bersama selepas mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatannya dari China, Wang Yi di Kuala Lumpur hari ini. Mengulas lanjut, Datuk Seri Syamuddin berkata Malaysia juga memantau rapat perkembangan vaksin itu dan mendapatkan vaksin menjadi keutamaan kerajaan. Beliau berkata China telah mengumumkan vaksin tersebut kini sedang dibangunkan di negara itu dan dijangka dapat digunakan masyarakat umum pada awal November. Dalam pada itu, pertemuan dua hala Malaysia-China hari ini juga bersetuju untuk meneruskan rundingan membabitkan laluan hijau timbal balik RGL antara kedua-dua negara bagi memudah cara pergerakan rentas sempadan bagi tujuan perniagaan dan lawatan rasmi. Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Hussein pada sidang media sama berkata ketika pandemik COVID-19 kelihatan seperti tiada pengakhiran adalah penting supaya kedua-dua negara merancang dan berbincang lebih awal. Justru katanya Malaysia dan China akan bersama-sama melancarkan RGL sebaik saja situasi membenarkan ia dilaksanakan. Beberapa kaki tangan Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib telah disahkan positif COVID-19. Menerusi kenyataan media yang dikeluarkan oleh